Penyatuan Ummah, agenda palsu PAS yang kemaruk kuasa. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, sepanjang PAS berada dalam kerajaan, tiada pencapaian yang membanggakan berjaya diraih untuk meninggikan kedudukan dan martabat orang Melayu dan Islam dalam negara ini. Sebaliknya, menjelang pilihan raya umum yang bakal diadakan pada bila-bila masa, PAS semakin bergelut untuk memastikan kedudukannya dalam kerajaan tidak terlepas. Demi kemaruk kuasa dan jawatan, PAS akan sanggup mendekati sesiapa sahaja termasuklah golongan dan pemimpin parti yang sedang dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan rasuah, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau yang juga bekas naib Presiden PAS, tindakan PAS itu bercanggah dengan kenyataan Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menolak golongan perasuah. Tetapi demi kuasa, PAS tidak peduli semua itu walaupun tindakan ini menjatuhkan maruah sendiri. Demi kuasa juga, PAS sanggup mencuci segala kekotoran yang pernah dilempar sendiri oleh PAS sebelum ini terhadap MCA dan gerakan yang menolak hudud, ujarnya sinis. Beliau menemplak sikap PAS yang menggunakan agenda penyatuan ummah, sentimen Melayu Islam hanya pada waktu-waktu tertentu sahaja. Hari ini PAS semakin rancak berkendang tentang penyatuan ummah atau muafakat nasional dengan UMNO kerana kita sedang menghampiri pilihan raya umum ke-15. Kata Salahuddin, ia merupakan agenda yang pernah digunakan untuk bersatu dengan UMNO bagi menjatuhkan Pakatan Harapan. Namun menurut beliau, selepas agenda itu berhasil melalui pengkhianatan langkah syaratan, penyatuan ummah sudah tidak kedengaran lagi. Kerana masing-masing bernafsu dengan pangkat dan jawatan, bidasnya. Kini menjelang pilihan raya umum ke-15, PAS kembali dengan penyatuan ummah dan muafakat nasional demi meneruskan kuasa di Putrajaya. Kononnya demi Islam. Namun hakikatnya, kata Salahuddin, pimpinan PAS yang menjadikan rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah RUU 355 sebagai alat untuk parti itu melabelkan pihak lain sebagai musuh Islam kini tidak diperjuangkan. Rata-rata nasib orang Melayu dan Islam di bawah pentadbiran kerajaan negeri yang ditadbir PAS juga tidak terbela. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Menteri Air dari PAS terhadap masalah bekalan air bersih di Kelantan, ujarnya. Menteri Alam Sekitar dan Air adalah timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tun Ibrahim Tuan Man, yang dilihat gagal kerana tidak ada kemahiran dalam ilmu yang berkaitan dengan kementerian yang diterajuinya. Bukan itu sahaja kebobrokan yang berlaku dalam pentadbiran PAS. Menurut Salahuddin, PAS gagal dalam usaha untuk meletakkan kedudukan dan martabat orang Melayu dan Islam di negara ini pada taraf yang lebih tinggi. Sebaliknya, kata Salahuddin, lebih banyak kemungkaran dan maksiat yang berluasa termasuklah di negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. PAS tidak mungkin mampu untuk menjawab dakwaan ini, tegas beliau. Beliau dipercayai merujuk kepada sebuah konsert terbuka berdekatan Masjid Zahir di Kedah yang diadakan Jumaat lalu. Belum pun kontroversi konsert Riuh Sokmo yang berjalan di Ketereh, Kelantan, padam. Dalam kedua-dua konsert tersebut, kelakuan penonton menerusi video yang tular dilihat amat tidak sopan. Lalu bersilat pimpinan PAS, kononnya kesal dan tidak tahu menahu dan sebagainya. Pengerusi Jawatan Kuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri Kedah, Datuk Najmi Ahmad berkata, pihaknya dimaklumkan aktiviti itu mendapat kebenaran daripada pihak berkaitan. Kita tidak menghalang konsert diadakan, tetapi kandungan itu yang menyebabkan dianggap tidak bermoral dengan muda-mudi dengan gaya yang begitu melampau. Makna tidak ada adab Islam dan berlaku pula di depan masjid, katanya dipetik media. Datuk Bandar Alor, Datuk Zaid Ahmad pula sekadar melahirkan rasa kesal dengan tindakan penganjur. Memang konsert atau gig tersebut dibuat tanpa kebenaran. Saya dimaklumkan pihak penganjur hanya mendapat lesen untuk mengadakan basking sahaja, iaitu 2 lesen yang kita bagi, katanya seperti dipetik utusan online. Adakah ini salah DAP yang didakwa oleh Ketua Penerangan PAS, Khairil Nizamkiruddin, memiliki rekod buruk lagi hina dalam isu-isu membabitkan Islam dan masyarakat Melayu di Malaysia? Perlembagaan DAP sendiri jelas menyebut dalam perkara 2 Matlamat DAP adalah untuk mengesahkan lagi dan memulihkan perlembagaan Malaysia kepada rangka kerja sekular yang asal. Hal ini sahaja membuka pekung dada DAP yang cukup anti kepada Islam dan Melayu, ujarnya dalam hantaran di Facebook. Kenyataan ini dibidas Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin yang menyifatkan Khairil Nizam sebagai mengalami selective memory atau ingatan terpilih. Awak dok salahkan DAP bila almarhum Tun Salih yang juga ahli PAS dan pernah jadi esko kerajaan PAS Terengganu juga pernah habaq Malaysia negara sekular.
bidasnya. Seiring dengan kenyataan Salahuddin, Hanifah juga mempertikai peranan PAS dalam usaha meninggikan kedudukan serta martabat orang Melayu dan Islam dalam negara ini. Jika DAP mahu kekalkan perlembagaan sekular, awak PAS yang ada dalam Governmen Melayu Islam tak mahu ganti perlembagaan sekular itu kepada perlembagaan Islam 100%. Takut dengan siapalah ni? Takkan Parti Islam takut dengan manusia? Sindir Hanifah. Untuk rekod, sehingga hari ini tidak kedengaran suara pemimpin PAS menyanggah kenyataan Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong yang berkata, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata, ini kerajaan Melayu Islam." Konsep yang menyebabkan anak-anak muda terkinja-kinja seumpama dalam pesta budaya sekular di negara barat yang amat dibenci oleh Presiden PAS itu berlaku di negeri-negeri yang ditadbir PAS. Demikian dengan mudah Allah SWT membuka aib parti yang sering melabel pihak lain sebagai haiwan seperti cebon, kera dan sebagainya. Untuk menyerang DAP bukan PH, bukan rocket science, kata Kari Nizam, tetapi untuk mentadbir sebuah negara, ia memerlukan kejujuran selain kebijaksanaan. Nah, sekarang siapa yang berperangai terkinja-kinja seperti kera? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.